Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi pada hari Jumaat yang mulia dalam pengajian tafsir siri yang ke-7 pada pagi ini. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada muka surat 503 nombor 26. Ucapan seseorang kepada orang yang telah menghilangkan masalah ataupun menghilangkan gangguan bagi dia. Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni dari Sa'id bin Musayyib radhiyallahu taala anhu daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu bahawa dia mengambil kotoran di janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masahallahu anka ya Aba Ayyub ma takrah." Semoga Allah menghapuskan darimu apa yang tidak engkau sukai wahai Abu Ayyub. Dalam hadis ini nak bagi tahu kepada kita hadis daripada Sa'id bin Musayyib daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Pernah satu kali dia ambil kotoran ada pada janggut Nabi. Bila benda yang bukan di hadapan mata kita, kita tak tahu. Mungkin ada tai hidung, ada bekas susu dan sebagainya di pipi kita, di janggut kita tak tahu kekotoran. Abu Ayyub Al-Ansari dia menyapu kekotoran tersebut. Dia menyapu kekotoran tersebut pada janggut Nabi. Maka Nabi SAW mendoakan kebaikan untuk dia. Masahallahu anka ya Aba Ayyub ma takrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan darimu sesuatu yang engkau tidak sukai. Kita juga ada bincangkan pada 2 hari yang lalu mengenai dengan satu hadis, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang melakukan kebaikan kepada kamu, maka hendaklah kamu balas kebaikan tersebut. Begitu juga dalam hadis Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia menyatakan anna rajulan tanawala min ra'si Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu syai'an fatarakahu marrataini thumma tanawala thalitha fa akhadha Umar biyadihi wa qala arini ma akhadha fa idza huwa lam ya'khudh syai'an. Pernah satu kali riwayat Hasan Al-Basri, dia kata seorang lelaki telah mengambil sesuatu daripada kepala Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Sayyidina Umar membiarkan dia. Sebanyak 2 kali dia buat, seolah-olah dia sedang mengambil sesuatu di kepala Sayyidina Umar. Kemudian bila dia ambil untuk kali yang ketiga, maka Sayyidina Umar tangkap tangan dia, pegang tangan dia. Sayyidina Umar kata, arini ma akhadta fa idza huwa lam ya'khudh syai'an. Kamu tunjuk kepada aku apa yang kamu ambil. Maka dia kata dia tak ambil sesuatu apa pun. Maka Sayyidina Umar kata, unzuru ila hadha qad sana'a hadha 3 marrat yurini annahu ya'khudhu min ra'si syai'an wa la ya'khudhuhu fa idza akhadha ahadukum min ra'si akhihi syai'an falyurih iyyah. Sayyidina Umar kata, kamu lihatkan kepada aku, sesungguhnya kamu dah buat ni kali yang ketiga, kamu usik kepala aku. Kali yang ketiga, perlihatkan kepada aku apa yang dia telah ambil sesuatu daripada kepala aku. Sedangkan dia tak ambil apa-apa. Macam dia mengusir Sayyidina Umar. Sehingga Sayyidina Umar menyatakan, fa idza akhadha ahadukum min ra'si akhihi, bila mana dia ambil sesuatu ataupun dia sentuh di kepala saudaranya, maka falyurih iyah, perlihatkan apa yang dia lihat supaya orang tu tak sangka buruk dengan dia. Ingatkan supaya orang tadi, orang yang disentuh atau diambil sesuatu di kepala dia,
supaya dia tak sangka buruk, mungkin orang ni nak kacau dia dan sebagainya. Hasan Al-Basri mengatakan Amirul Mukminin iaitu Sayyidina Umar Ibn Khattab melarang mereka daripada memukul ataupun ambil sentuh bahagian kepala ni. Hasan Al-Basri menyatakan juga, law anna insanan akhadha min ra'si syai'an qultu sarafallahu anka su, sarafallahu anka su. Apabila seseorang mengambil sesuatu daripada kepala aku, maka aku akan mengatakan semoga Allah Ta'ala menjauhkan kamu daripada keburukan. Sebab bila dia ambil sesuatu, maknanya dia nak hilangkan kekotoran pada kepala kita. Ada benda yang tersangkut yang kita tak boleh nampak. Kemudian kita lihat dalam hadis yang berikutnya, dalam satu riwayat daripada Sa'ad, dia kata Abu Ayyub telah mengambil daripada Nabi SAW sesuatu. Maka Nabi SAW menyatakan, ya Aba Ayyub, wahai Abu Ayyub, la yakun bika su, semoga tidak ada keburukan padamu. La yakun bika su, wahai Abu Ayyub, semoga tidak ada keburukan padamu. Nabi ulang sebanyak 2 kali. Ini doa bila mana seseorang yang cuba, kita pakai collar tersalah, tersengit ataupun terlipat, orang tadi betulkan collar kita, kita doa kepada dia, semoga Allah Ta'ala menjauhkan kamu daripada segala keburukan. Ataupun doa apa-apa yang baik. Kalau Nabi dia doakan kepada Abu Ayyub mengikut satu riwayat daripada Sa'id bin Musayyib, dia kata Nabi doakan kepada Abu Ayyub, masahallahu anka ya Aba Ayyub ma takrah, semoga Allah Ta'ala menghilangkan daripada kamu sesuatu yang kamu tak sukai. Dalam satu riwayat daripada Sa'ad, dia kata Nabi SAW mendoakan kepada Abu Ayyub Al-Ansari, la yakun bika su, semoga tidak ada keburukan yang terkena pada kamu. Kami riwayatkan juga dalam kitab Ibn Sunni pada Abdullah bin Bakar Al-Bahili, dia berkata Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengambil sesuatu dari janggut atau kepala seseorang, maka orang itu mengucapkan, semoga Allah memalingkan keburukan darimu. Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, keburukan telah lama dipalingkan dari kami semenjak kami masuk Islam. Apabila ada sesuatu kekotoran diambil darimu, maka ucapkanlah akhadhat yadaka khairan, kedua tanganmu mengambil kebaikan. Dalam hadis Abdullah bin Bakar Al-Bahili ni, Umar mengambil sesuatu dari janggut seorang laki-laki, okey, ataupun dia ragu-ragu perawi ni, Abdullah bin Bakar Al-Bahili, Sayyidina Umar ambil pada bahagian janggut ataupun bahagian kepala. Sayyidina Umar ambil sesuatu, hilangkan kekotoran kepada lelaki tadi. Lelaki tadi doa, sarafallahu anka su, semoga Allah Ta'ala jauhkan keburukan daripada kamu. Maka Sayyidina Umar jawab balik, dia kata, sarafa anna su munzu aslamna, Allah Ta'ala dah jauhkan daripada kami keburukan semenjak kami dah masuk Islam dah. Tetapi idza akhadha anka syai'un, idza ukhidha anka syai'un, Sayyidina Umar kata apa? Tetapi apabila diambil sesuatu daripada kamu, dihilangkan kekotoran daripada kamu, hendaklah kamu ucapkan terima kasih. Itu bagaimana? Akhadhat yadaka khairan, ucapkan kepada dia, kedua tanganmu telah semoga kedua tanganmu telah mengambil kebaikan. Sebab apa? Menghilangkan kekotoran pada orang lain. Iaitu semoga kedua tangan kamu memperolehi pahala kerana menjauhkan kekotoran. Dalam hadis ini, kalau kita lihat hadis daripada Sa'ad, hadis pertama daripada Sa'id bin Musayyib, hadis yang kedua daripada Sa'ad, hadis yang ketiga daripada Abdullah bin Bakar Al-Bahili. Hadis daripada Sa'ad, Nabi ulang 2 kali, la yakun bikasu ya Aba Ayyub, la yakun bikasu ya Aba Ayyub, menunjukkan doa ini berulang-ulang kerana Nabi nak mengambil berat, Nabi nak ambil cakna tentang doa yang Nabi doakan kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Bila sebut alif lam, la yakun bikasu, ada alif lam, as-su mana segala, semua jenis keburukan dijauhkan daripada kamu. Jawapan Sayyidina Umar tadi, dia kata sarafallahu anka su,
Jawapan Sayyidina Umar, sarafa anna su' munzu aslamna. Maksud daripada seorang lelaki yang doakan untuk Sayyidina Umar itu, semoga Allah Ta'ala jauhkan kepada kamu daripada sebarang keburukan. Keburukan di sini yang dimaksudkan adalah kekufuran dan juga kedurhakaan, sama ada pada masa sekarang dan juga pada masa akan datang. Adapun semua apa yang manusia lihat daripada ujian dari segi pada kesihatan, badan, harta ataupun keluarga, itu bukan daripada keburukan. Ia adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-Nya untuk meningkatkan manzilah ataupun martabat hamba tersebut. Sekiranya dia bersabar di atas ujian tadi, maka dia akan mendapat tempat yang maqaman wa a'la, mendapat maqam yang tinggi dan juga mendapat kedudukan yang tinggi. Bila Allah Ta'ala beruji pada harta, keluarga dan juga anak, sebenarnya Allah Ta'ala nak beri satu kedudukan yang tinggi, bila kita bersabar. Dan maksud Sayyidina Umar, dia kata sarafallahu anna as-su' munzu aslamna, iaitu Allah Ta'ala telah pun jauhkan daripada kami keburukan, iaitu maksudnya kesyirikan, semenjak kami memasuki agama Islam. Kita lihat pada hadis yang berikutnya pada muka surat 504 nombor 27. Doa ketika melihat buah-buahan mulai tumbuh. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, orang ramai ketika melihat buah-buahan mulai tumbuh, mereka datang membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dan mengucapkan, Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Itu Nabi doa, ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah buah-buahan kami, berkatilah bandar kami, berkatilah sok ni gantang kami, dan juga berkatilah mud kami, cupak kami. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam memanggil anak yang paling muda di antara yang hadir dan memberinya buah tersebut. Siapa yang paling muda? Maka Nabi suruh dia rasa buah ni. Dalam riwayat Muslim disebutkan keberkatan yang berlipat. Kemudian keberkatan itu adalah keberkatan maksudnya yang berlipat, yang berganda-ganda. Kemudian baginda memanggil anak yang paling muda di antara yang hadir dan memberinya buah tersebut, dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Tirmizi pula disebutkan anak yang paling muda yang beliau lihat di hadapan Nabi. Dalam riwayat Ibn Sunni yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diberi buah yang masih muda, baginda meletakkannya di kedua matanya, kemudian di kedua bibirnya, lalu mengucapkan, Allahumma kama araitana awwalahu fa arina akhirahu. Nabi bila diberikan buah yang muda, maka Nabi lihat, letak di hadapan dia, letak di hadapan mata Nabi, kemudian letak di bibir Nabi, di hadapan bibir Nabi. Kemudian Nabi baca doa, Allahumma kama araitana awwalahu fa arina akhirahu. Ya Allah, sebagaimana engkau memperlihatkan kepada kami yang pertama, maka perlihatkan juga yang terakhir. Kemudian baginda memberikannya kepada anak-anak yang hadir di sana. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi mendoakan keberkatan buah yang muda. Ulama menyatakan, apa ulama kata? Mereka sahabat Nabi, mereka melakukan demikian. Bila nampak buah muda, di mayang nampak buah muda, mereka cabut, kemudian mereka bawa berjumpa dengan Nabi, supaya mereka nak doa Nabi, keberkatan Nabi pada buah, dan juga pada Madinah, pada bandar Madinah, dan juga pada sok, iaitu gantang, dan juga mud, cupak. Yang pertama, mereka suka doa Nabi, supaya Nabi berdoa pada buah tersebut. Yang kedua, nak memberitahu kepada Nabi SAW, buah dah pun sudah ada,
baru tumbuh buah ni. 5 yata'allaqu biha minaz zakah. Tujuan mereka ambil buah yang baru tumbuh ni nak bertanyakan mengenai dengan hukum zakat dan juga selain daripada zakat. Dan juga taujihil kharis, nak bagi tahu macam mana taujih, iaitu anggapan kharis. Kharis ni orang yang mana dia lihat di pokok kurma, dia tak timbang tapi dia lihat di pokok kurma, maka dia buat anggaran ini berapa banyak, berapa kilo. Okey. Nabi doakan keberkatan pada sok dan juga pada mud, pada gantang dan juga pada cupak. Keberkatan ni ada ulama kata keberkatan seperti mana Al-Qadhi Iyad menyatakan keberkatan dari segi dunia, iaitu yakfil mikyal fiha man la yakfihim ad'afuhu fi ghairiha. Sukatan ini cukup bagi yang tak cukup selainnya. Bila sukat di Madinah ni cukup, sukat di tempat lain tak cukup. Nak bagi tahu keberkatan, seolah-olah bertambah keberkatan pada buah di Madinah Al-Munawwarah ni. Allah Subhanahu wa taala memustajabkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu keberkatan buah di Madinah. Kemudian kita lihat pada hadis yang berikutnya mengenai dengan disunatkan bersikap profesional dalam memberikan nasihat dan juga ilmu. Dalam kita memberi nasihat ataupun ilmu ini, maka kita berpada-pada dan juga jangan kita syok sendiri ataupun kita memberi suatu perkara yang tak layak untuk audien kita dengar. Disunatkan, yustahabbu liman wa'adha jama'atan aw alqa alaihim ilman an yaqtasida fi dhalik wa la yutawwila tatwilan yumilluhum. Digalakkan bagi orang nak memberi ceramah, memberi nasihat, memberi peringatan kepada satu jamaah, dia nak sampaikan sesuatu kepada mereka ilmu, maka berpadalah. Berpada di sini maksudnya bersikap profesional lah dalam mengajar mereka. Jangan panjang sangat sehingga membosankan mereka. Li'alla yadjaru wa tadhhabu halawatahu wa halalatuhu min wa jalalatuhu min qulubihim. Punya panjang dia punya mengajar sampai menghilangkan rasa zuq, rasa halawah, kemanisan ilmu tu tak dapat dicapai. Sebab benda yang boleh disampaikan sedikit, dia panjang sampai setengah jam. Satu benda je yang nak disampaikan. Okey? Hilang kemanisannya dan juga gelisah orang yang mendengarnya, dan juga pada ketika itu tidak ada rasa keseronokan dalam hati orang yang menuntut ilmu. Wali'alla yakrahu, dan supaya mereka juga tidak suka, supaya mereka tidak membenci ilmu, dan juga supaya mereka tidak membenci mendengar perkara kebaikan, sehingga dapat menyebabkan mereka terperosok ke dalam dosa. Maksudnya kita memberi sesuatu ilmu, mengajar, ceramah dan sebagainya, jangan terlampau panjang. Walaupun kita boleh bercakap 2 jam, 3 jam, tapi audien yang mendengar mungkin tak mampu mereka mendengar 1 jam, 2 jam. Hanya mampu mendengar mungkin setengah jam, mungkin 20 minit. Jangan mencampakkan dalam hati mereka rasa kebencian ilmu. Jangan mencampakkan dalam hati mereka rasa tak suka mendengar kebaikan, mendengar tentang agama, menyebabkan mereka telah terjatuh di dalam perkara yang bahaya. Kita lihat riwayat daripada Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Syaqiq bin Salamah. Dia berkata, kana Ibnu Mas'udin
yuzakkiruna fi kulli khamis. Faqala lahu rajul ya Aba Abdirrahman lawadidtu annaka zakartana kulla yawm. Faqala ama innahu yamna'uni min dhalik annahu akrahu an umillakum wa inni atakhawwalukum bil mau'izah kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafata as-sa'amati alaina. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia selalu memberi peringatan, memberi ceramah beliau pada setiap hari Khamis. Seorang lelaki datang jumpa dia, dia kata, ya Aba Abdirrahman, wahai Abdullah bin Mas'ud, lawadidtu annaka zakartana kulla yaum. Aku cukup sukalah kalau kamu dapat beri ceramah, dapat memberi ulasan agama ni pada setiap hari. Apa jawapan daripada Abdullah bin Mas'ud? Tak ada yang menegah aku daripada melakukan perkara tersebut, melainkan aku tak suka. Sekiranya an umillakum wa inni atakhawwalukum bil mau'izah. Aku tak suka membosankan kamu. Asyik-asyik dia ni je cakap, asyik-asyik dia je ceramah. Orang bosan walaupun ceramah dia sedap, walaupun ceramah dia ada point, ada objektif dia, ada isi dia. Tetapi bila orang yang sama dan terlampau lama menyebabkan manusia, orang audien yang mendengar tu bosan. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menambah lagi, dia kata apa? Aku hanya sesekali memberikan nasihat kepada kamu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku boleh memerhatikan dan sambil-sambil memantau kamu, memberi nasihat kepada kamu seperti mana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu, seperti mana yang Nabi buat. Nabi juga memberi nasihat, memberi pengajaran kepada kamu, tetapi bukanlah hari-hari. Nabi memberi nasihat, memberikan tunjuk ajar. Abdullah bin Mas'ud kata, Nabi memberi tunjuk ajar kepada kami kadang-kadang kerana khawatir takut kami bosan. Bukan hari-hari. Ini yang ditunjukkan oleh, ini untuk orang awam cerita ni. Untuk pelajar yang bernama pelajar student, memang dia kena belajar hari-hari, sebab itulah tugasan hakiki dia, tak ada tugasan lain. Wala yutawwilu tatwilan yumilluhum. Dalam kitab Al-Azkar menyebutkan, janganlah kamu terlampau panjang, sebab fa khairul umur awsatuha, yang paling baik sesuatu urusan yang terbaik adalah awsatuha, yang tengah-tengah, yang sederhana. Al-malal, malal ni makna bosan. Dia tak suka sesuatu selepas mana dia suka benda tu. Asalnya dia rasa suka belajar ilmu, manis belajar ilmu, tapi last kali dia rasa bosan dan benci untuk belajar ilmu. Itu dinamakan al-malal, bosan. Sama juga seperti imam yang membaca panjang sehingga asalnya dia suka berjemaah, last kali dia tak pergi jemaah langsung, surau tak pergi, masjid tak pergi, sebab imam telah mencampakkan rasa kebencian dan ketidakselesaan dalam hati dia kerana bacaan imam tersebut terlampau panjang dan terlampau lambat. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi fa'atilus salah wa qasirul khutbah. Sesungguhnya panjang solat seseorang dan pendeknya solat dan pendeknya khutbah adalah tanda daripada kebijaksanaan, ma'innah, kebijaksanaan ataupun kepandaian dalam masalah fiqh, masalah agama. Maka panjangkanlah solat dan pendekkanlah khutbah, ringkaskan khutbah. Okey? Daripada Syihab Az-Zuhri, kami riwayatkan daripada Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala mengatakan, apabila majlis ilmu terlalu panjang, maka syaitan mendapat kesempatan di sana. Bila majlis ilmu terlalu panjang, 2 jam 3 jam, maka syaitan pada ketika itu dia ada bahagian dalam tu juga. Dia nak bisik kepada orang-orang yang duduk audien yang mendengar ilmu, supaya mereka rasa bosan dan tidak suka lagi untuk hadir ke majlis ilmu. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Apa dia? Hadis daripada Sahih Muslim daripada Ammar bin Yasir. Okey. Dia nyatakan apa? Fa'atilu salah wa qasiru al-khutbah. Panjangkan solat, pendekkan khutbah. Walamma warada min kauni khutbatihi qasdan. Maksudnya dalam hadis, datang dalam hadis, khutbah ini adalah qasdan wa salatuhu qasdan. Khutbah tu adalah sederhana, solat juga sederhana. Maksud dalam hadis ini, solat jadilah ia dengan nisbah kepada khutbah tak terlampau panjang. Solat dan khutbah tidak terlampau panjang. Sebab sebahagian orang dia boleh berkhutbah sampai 1 jam, sembahyang Jumaatnya sekejap je. Tapi sekarang ni diwajibkan membaca khutbah, teks khutbah. Okey. Maksud di sini sembahyang pun sederhana, khutbah pun sederhana. Jangan terlampau panjang. Sebab sebahagian orang mereka suka berkhutbah panjang, suka memberi kuliah ceramah yang panjang sehingga solatnya pendek, tak sesuai, tidak ada kesinambungan. Keutamaan menunjukkan kebaikan. Pada muka surat 506, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, Allah Ta'ala berfirman apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantulah, tolong menolonglah dalam sesama kamu dalam mengerjakan kebaikan dan juga ketakwaan. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsm mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an." Siapa yang menyeru kepada hidayat, baginya juga ganjaran seumpama ganjaran orang yang telah mengikutinya dan tidak dikurangkan sesuatu pun daripada pahala mereka, pahala orang yang menunjukkan kebaikan. Wa man da'a ila dhalalatin, siapa yang menyeru kepada kesesatan, kepada kemungkaran, kana alaihi minal ism, dia dah berdosa, mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Dia yang berdosa disebab diserukan kepada kesesatan, kemungkaran, kemudian orang yang mengikutnya juga berdosa seumpama dosa orang yang mengikutnya. Dia berdosa, orang yang mengikutnya juga berdosa, dan orang yang menyeru tadi berdosa dan tidak dikurangkan daripada orang yang mengikutnya. Dosa orang yang ikut dia, dosa orang tu pun kena pada dia. Sebab apa? Sebab dia menyeru, dia mengajak, dia yang menjadi orang pertama yang menyebabkan orang lain buat kemungkaran. Jadi maksudnya, wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsm, siapa yang menyeru kepada kemungkaran, dia berdosa kerana dia ajak kepada kemungkaran. Mislu asami man tabi'ahu, orang yang mengikutnya juga berdosa kerana dia ikut orang yang berdosa, orang yang mengajak, menyeru kepada kesesatan dan juga kemungkaran. La yanqusu min dzalika asamihim syai'an, dan tidak dikurangkan dosa orang yang mengikut dia, tak dikurangkan dosa orang ni sedikit pun. Makna dia dah berdosa dan dia tak share dosa dengan orang ni, dia tetap berdosa. Dia ni dapat 2 dosa kerana dia telah menyeru manusia kepada kesesatan, itu pun salah, berdosa. Dan orang tadi ikut, dosa orang ni pun dia perolehi juga, perolehi kerana dia orang yang menyebabkan orang ini berbuat kejahatan ataupun kemungkaran. Tapi tak dikurangkan dosa orang ni sikit pun, bukan share. Orang ni buat dosa, share separuh-separuh, tak ada. Dia tetap berdosa buat, dan
dosa ini asalnya daripada orang ini kerana dia yang memulakan dosa. Seperti mana Qabil yang memulakan pembunuhan yang pertama di kehidupan dunia. Sudah pastilah setiap pembunuhan yang berlaku hari-hari di dunia ini, dosanya akan sampai kepada Qabil kerana dialah orang yang memulakan pembunuhan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nombor 895 kami riwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri, orang menyertai peperangan Badar. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilih, baginya pahala ganjaran orang yang berbuat baik. Saya tunjuk kepada orang ni jalan yang betul nak sampai ke destinasi, dia sampai disebabkan saya tunjuk dia jalan, maka saya mendapat pahala. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya seumpama kebaikan orang yang berbuat baik. Saya betulkan seseorang yang salah, saya tunjukkan inilah cara yang betul, maka dia buat, dia amalkan, saya mendapat kebaikan tersebut. Disebabkan saya bagi tahu kepada dia itulah perkara yang betul, perkara yang baik. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengenai dengan hadis dari yang pertama tadi daripada Abu Hurairah, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Okey, wa man da'a ila dalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu. Okey, ini dosa. Siapa yang menyeru kepada satu dosa, makna dia tunjukkan dosa kepada orang lain supaya orang lain tu buat dosa walaupun sedikit, ataupun dia bantu orang tersebut untuk melakukan dosa. Mana contohnya kalau lawyer peguam, dia dah tahu orang yang dia bela ini adalah orang yang bersalah, dan dia tahu orang tadi ceritakan satu persatu, cuma dia nak backup juga sebab dia kerja lawyer, nak backup juga orang yang bersalah menjadi benar, maka dia berdosa kerana menipu, berdosa sebab dia membantu kepada kemungkaran, kepada kemaksiatan. Sama juga seseorang yang mana menunjukkan dia tak isap rokok, tapi orang tanya kat mana kedai rokok depan tu je. Ataupun dia buka perniagaan, dia tak jual rokok, dia tak jual vape, tapi orang tanya dia ada jual rokok, vape tak ada. Dia tanya, dia katakan kedai vape di sebelah sana, ikut terus belah kiri, itu pun dia akan mendapat dosa. Orang tadi pergi beli rokok, pergi dan membeli rokok dan berdosa, maka dosa dapat kepada dia kerana dia menunjukkan kepada kemaksiatan dan juga kesesatan dan kemungkaran. Okey, walaupun nampak simple, lebih baik kita berdiam diri. Orang tak tanya ada jual rokok, tak ada jual, tak perlu bagi tahu di mana. Kalau orang tanya di mana kedai rokok, kena cari. Saya tak pasti, kita kena cari, tuan kena cari sendiri. Okey, supaya tidak bersekongkol dalam perkara-perkara yang maksiat. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ibnu Hajar Al-Haytami dalam syarah Mishkatul Masabih Al-Mishkat, law taba da'i lil ism wa baqiya al-amal bihi fahal yanqati' ismun dalalatuhu bi taubatihi lianna taubah tajubu ma qablaha. Kalau seseorang dialah pelopor, dialah menjadi sebab orang lain buat kemungkaran, okey, persoalannya dia dah bertaubat, adakah telah putus dosanya? Dia yang tunjuk ke orang lain buat kemungkaran. Contohnya dialah dahulunya dia di office ini, dialah yang memulakan perbuatan jahat, mengambil rasuah. Kemudian bila dia pencen, orang generasi yang berikutnya duduk di tempat dia melakukan perkara yang sama, ambil duit suapan. Dosa orang yang duduk di jawatan, dia berdosa,
dan dia dah meninggalkan jawatan kerusi dia tu, jawatan dia, dia telah pencen dah, dia juga berdosa kerana dia yang memulakan, orang lain ikut. Tapi sekarang dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah dosanya telah dihapuskan oleh Allah walaupun perbuatan itu generasi sudah bertukar, 2-3 generasi telah naik berada di atas jawatan dia, kerusi yang dia sandang, mengambil rasuah dan tidak henti-henti, generasi demi generasi. Dia dah bertaubat, orang yang memulakan. Adakah terputus dosanya walaupun generasi-generasi yang selepasnya masih mengamalkan rasuah? Kerana at-taubah tajubbu ma qablaha, kerana taubat ini menghapuskan dosa yang telah lalu. Ataupun kerana dia telah tinggalkan kesemuanya perkara-perkara rasuah. Sekarang ni orang yang ikut dia saja yang teruskan delegasi rasuah ini. Perbuatan tersebut masih ada, masih berterusan. Adakah perbuatan tadi dinisbahkan kepadanya ataupun tidak? Dan ulama tidak menukilkan masalah ini jawapannya. Tidak menukilkan jawapan daripada masalah ini. Yang pertamanya, kerana dia yang memulakan, kemudian dia bertaubat, generasi yang selepasnya masih meneruskan perkara-perkara mungkar ini. Memang dia bertaubat, habislah dosa dia, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Cuma generasi yang selepas dia mengamalkan perkara yang sama. Ini yang menjadi masalah. Sebab perbuatan tersebut masih berterusan walaupun dia dah bertaubat. Sebenarnya dia kena jumpa, sebab pandangan peribadi saya, dia kena jumpa balik generasi yang selepasnya, bagi tahu sekadar yang dia mampu. Mereka nak terima, tak nak terima pun terpulang lah. Tapi telah lepas tugasan dia. Walaupun tidak ada ulama yang menukilkan tentang masalah ini. Okey? Tidak ada ulama memberi jawapan lah dalam masalah ini. Muka surat 506 nombor 896. Kami riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Ali, Fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, Allah Ta'ala memberi hidayat kepada seseorang melalui kamu, asbab kamu, dengan sebab kamu Allah Ta'ala memberi hidayat kepada seseorang adalah jauh lebih baik bagi kamu daripada kamu mendapat seekor unta merah, humrin na'am, seekor unta merah. Dengan sebab akhlak kita, seorang lelaki mendapat petunjuk. Tak kira dengan sebab akhlak kita, dengan sebab kesabaran kita, kita tak, dia langgar kita tak marah dia. Kita tak marah, kita tunjuk akhlak yang baik. Orang tadi masuk Islam dengan sebab akhlak kita. Maka pada ketika itu Sayyidina Ali berkata, Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Ali, Nabi kata, la an yahdiyallah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Apa dia? Demi Allah, seorang lelaki yang mendapat petunjuk dengan sebab kamu, Allah Ta'ala beri petunjuk kepada seorang lelaki dengan asbab kamu, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu mendapat unta merah. Dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dalam satu riwayat daripada kitab As-Sahih, kitab As-Sahih, sabda Nabi SAW, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Allah Ta'ala bersama dengan membantu hambanya selagi mana hambanya membantu hambanya yang lain. Hadis daripada Sahal bin Sa'ad yang menyatakan Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, fa wallahi la an yahdiya
la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Hadis ini nak menyatakan kamu menjadi asbab hidayat kepada manusia yang lain lebih baik daripada kamu mendapat unta merah. Unta ni ada banyak jenis unta. Yang terbaik daripada banyak jenis unta adalah humruha, unta yang merah. Dia adalah ahsanu amwalil Arab, harta yang terhebat, yang termahal di negara Arab pada ketika itu, yang berharga, yang paling bernilai, kita kata adalah humrin na'am. Sebab itu Nabi SAW menyatakan, siapa yang jaga, innallaha amaddakum bi salatin huwa khairul lakum min humrin na'am hiya salatul witir. Siapa yang sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada kamu, kurniakan kepada kamu satu solat, yang mana solat ini adalah lebih baik berbanding unta merah. Okey, lebih baik berbanding unta merah. Solat apa itu? Iaitu dipanggil sebagai salatul witir. Sebab itulah barang ataupun tunggangan yang terbaik pada ketika itu. Tak ada sesuatu yang lebih terbaik lah. Mereka nak buat perumpamaan, kalau kita lah, apa benda yang paling bernilai kepada kita? Emas lah. Emas. Seorang dapat 1 kilo emas dah kira kaya tu. 1 kilo emas, kaya raya dia. Emas lah nilai yang tertinggi kita. Begitulah juga zaman itu di negeri Arab, yang mereka nampak benda yang bernilai pada mata mereka adalah unta merah. Mereka nak mentashbihkan, nak menyamakan sesuatu benda akhirat dengan perkara-perkara dunia. Nak untuk lebih faham, mereka gunakan benda yang paling bernilai di kehidupan dunia. Itu nak mudah faham. Mereka nak mensamakan akhirat ini dengan benda-benda dunia. Memang takkan sama. Akhirat dengan dunia takkan sama, walaupun sikit takkan sama. Cuma nak bagi tahu untuk litaqrib ilal faham, nak bagi nampak gambaran dan mudah faham. Itulah diambil perumpamaan benda-benda dunia. Sebab kalau nak ikutkan hakikatnya, zarrah minal akhirah, satu zarrah sebesar biji sawi di akhirat lebih baik daripada dunia dan apa yang ada dengan dunia dan semisal dengan dunia. Kalau dunia ni dengan satu biji sawi je nikmat di akhirat, tak sama dunia, keseluruhan dunia, sehingga ditambah dunia satu lagi, nak samakan dengan nikmat sebesar biji sawi di akhirat, takkan sama. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sikit lagi muka surat 507 nombor 30, sikap seseorang ketika ditanya tentang sesuatu soalan. Okey, kajian bab ini mencakupi hadis-hadis pada bab sebelumnya, termasuk di dalam hadis agama adalah nasihat, ad-dinun nasihah. Sebab hal ini juga termasuk nasihat. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Shuraih, daripada siapa? Daripada Shuraih bin Hani. Dia kata, ataitu Aisyah radhiyallahu taala anha, aku pernah datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, as'aluha anil mashi alal khuffaini. Aku bertanya kepada Aisyah mengenai dengan sapuan di atas khuf. Mengenai apa? Sapuan di atas khuf. Nak tanyakan soalan. Khuf ni kasut kulit. Orang pakai musim sejuk selalu yang kasut kulit. Dia tak payah ambil wuduk, batal ambil wuduk, tapi tak boleh basuh kaki. Sapu khuf je. Ambil wuduk seperti biasa. Dekat khuf tak perlu cabut khuf, sapu je air. Faqalat, apa jawapan Aisyah? Alaika bi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu fas'alhu. Kamu pergilah berjumpa dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib dan kamu tanya kepada dia, sebab fa innahu kana yusafir ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kerana Sayyidina Ali pernah selalu bermusafir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami telah bertanya soalan kepadanya. Sebab bila dia tanya, dia bertemu dengan Nabi, dan dalam musafir pada ketika itu dia lebih mengetahui. Dalam musafir mungkin Nabi pakai khuf, dan bagaimana perbuatan Nabi pada ketika itu, jadi Sayyidina Ali boleh bagi tahu detail kepada kamu.
Dalam hadis ini nak bagi tahu kepada kita apa? Nak bagi tahu kepada kita iaitu idza kana ya'lamuhu fayadhkuruhu lis-sa'il wa in kana 'inda ghayrihi aidan na'am in kana dhalika al-ghayr atqan fihi asyara ilaih. Sekiranya dia tahu jawapan, dia bagi tahulah jawapan. Sekiranya jawapan pada orang lain, maka dia tunjukkan kepada orang lain. Contohnya orang tanya kita, bukan masalah agama je tau. Kadang-kadang orang tanya kita, di sini ada tak, kita jaga kedai, di sini ada tak jual top up, sini tak ada jual top up, dan kita terus bagi jawapan jual top up, kena lintas jalan pergi seberang sana belah kanan. Supaya kita tahu ilmu tu, kita kena bagi tahu dia di mana kedai tersebut. Orang tanya kita, dia dahaga air ni ada tak air jual air sini, kita tak ada jual air di sini. Kalau tuan nak air, tuan boleh pergi ke bahagian sana, kedai sebelah di tempat sekian-sekian. Itu lebih memudahkan urusan ini. Islam nak mengajar kita supaya mudahkan urusan orang yang bertanya. Jangan kita kata ada jual, tak ada jual. Orang tu pun tak membantu dia dalam nak menyelesaikan masalah dia. Sekiranya kita tahu jawapan, tapi di sana ada orang yang lebih itqan, lebih pakar daripada kita, maka kita isyaratkan, tuan kena berjumpa dengan dia, dia lebih tahu. Okey. Dan memberikan jawapan, ilqaul hadis fal aula alla yuhaddis bi hadrati man huwa aula minhu. Dalam menceritakan hadis, dalam bab hadis, menceritakan hadis, menyampaikan hadis, yang aulanya kita tak sampaikan hadis di hadapan orang yang lebih aula, menyampaikan hadis berbanding kita dari segi ilmu dia, dari segi umur dia atau zuhud dia ataupun sanad dia. Sanad dia lebih tinggi daripada kita, maka dialah menyampaikan hadis, tak perlu kita. Dalam menyampaikan hadis, mengajar hadis tak jadi masalah. Sebab dalam kadang-kadang kita banyak ambil hadis yang sanad-sanadnya tinggi, yang sanadnya dekat dengan guru dia, sanad dengan guru dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya beberapa, mungkin dalam 30-40 orang aja. Okey. Dan kita lihat sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka juga memberi fatwa pada zaman Nabi di negaranya, di negerinya, mengikut apa yang telah ditulis oleh Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya. Ialah kadang-kadang nak jumpa dengan Nabi, bukan semua orang duduk dekat dengan Madinah. Jadi mereka selesaikan dulu masalah, bila bertemu dengan Nabi, mereka bentangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam mengajar sesuatu subjek ataupun topik, tak menjadi masalah mengajar di hadapan orang yang mana orang tadi lebih aula, lebih afdal, lebih fadil, mempunyai kelebihan berbanding kita, kita boleh teruskan mengajar, tak jadi masalah. Ulama menyatakan dalam bab ini adalah minal adab, daripada bab adab. Apa yang diajarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha menunjukkan kepada Sayyidina Ali dalam syarah Muslim, menunjukkan yustahabbu lil muhdis wal mufti, lil muhaddis wal mufti idza talaba minhu ma ya'lamuhu inda man huwa ajal minhu an yurshidahu ilaih. Disunatkan bagi orang yang nak mengajar hadis ataupun memberi fatwa, apabila diminta kepadanya sesuatu yang mana dia mengetahui di sisi mengetahui perkara tersebut, tapi di sisinya ada orang yang lebih alim, lebih mulia daripada dia, maka dia isyaratkan pergi tanya orang itulah, dia lebih faqih, lebih mahir dalam bidang dia. Sekiranya dia tak tahu, sal anhu fulanan. Sekiranya dia tak tahu orang yang lebih faqih daripada dia, dia pun tak tahu jawapan, dia pun tak tahu nak tunjukkan kepada siapa, maka katakan sal anhu, kamu tanyalah mengenai masalah ini kepada si fulan. Mungkin si fulan dapat membantu kamu. Dia bantu kamu, bukan memberi jawapan, mungkin dia boleh tunjukkan siapa yang mahir dalam bidang ini. Okey? Itu juga telah menyelesaikan separuh daripada masalah dia.
وروينا في صحيح مسلم الحديث الطويل في قصة سعد بن هشام بن عامر لما أراد أن يسأل عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى ابن عباس يسأله عن ذلك فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال عائشة فاتها fas'alha wa zakarul hadis. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim sebuah hadis yang panjang dalam kisah Sa'ad bin Hisham bin Amir ketika ingin bertanya tentang solat witir. An witri, ini bukan watar tapi witri, an witri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tanya mengenai dengan solat witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan bertanya kepada Ibnu Abbas tentang hal itu. Ibnu Abbas menjawab, mahukah aku beritahu kepada kamu tentang penduduk bumi yang paling mengerti tentang solat witir Nabi? Nak tak? Ala adulluka ala a'lami ahli al-ardi biwitri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tak aku tunjukkan orang yang paling tahu tentang witir Nabi? Maka aku bertanya, siapa dia? Man? Siapa yang paling tahu mengenai solat witir Nabi? Maka Ibnu Abbas menjawab, siapa dia? Aisyah radhiyallahu taala anha. Datanglah dan bertanyalah kepadanya. Fa'tiha fas'alha. Fa'tiha fas'alha. Datanglah kepada Aisyah dan bertanyalah kepadanya mengenai dengan solat witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang tanya kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas isyaratkan tanyalah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Disunatkan bagi orang yang alim apabila ditanyakan satu masalah dan dia mengetahui ada orang lain yang lebih alim berbanding dia, an yurshida ilaihi sa'il, tunjukkan kepada orang yang bertanya itulah orangnya, yang layak untuk kamu bertanya kepadanya. Kerana ad-din an-nasihah, agama itu nasihat. Kalau nak nasihat yang lebih sempurna, berjumpa dengan orang tersebut. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari hadis yang terakhir, an Imran bin Hattan. Dia kata, sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha 'anil harir faqalat iti ibn Abbas fas'alhu fas'altuhu faqala salibna Umar fas'altu ibn Umar faqala akhbirni Abu Hafsin yani Umar Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama yalbasul harir fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Imran bin Hittan, dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang kain sutera. Aisyah jawab apa? Datanglah kepada Ibnu Abbas. Tadi Ibnu Abbas suruh pergi jumpa Aisyah. Ini Aisyah suruh berjumpa dengan Ibnu Abbas dalam masalah kain sutera ni dan tanyakan kepadanya. Aku pun mendatangi Ibnu Abbas dan aku bertanya kepadanya. Okey. Fas'alhu. Maka pergi berjumpa Ibnu Abbas. Fas'alhu, pergi bertanya dia. Fas'altu, aku tanya kepada Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas jawab, sal Ibnu Umar. Tanyalah kepada Ibnu Umar. Aku bertanya kepada Ibnu Umar, dia menjawab, aku diberitahu oleh Abu Hafsah. Abu Hafsah iaitu Umar ibn al-Khattab bahawa Nabi SAW bersabda, innama yalbasul harir fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah. Iaitu sesungguhnya orang yang memakai kain sutera di dunia adalah orang yang tidak ada bahagiannya, tidak ada bahagian kain tersebut di akhirat nanti. Dia dah pakai dekat dunia, dekat akhirat dia tak boleh pakai dah. Okey. Hadis-hadis mengenai masalah ini cukup banyak dan juga masyhur. Okey. Saya kira cukup sekadar itu dulu untuk perbincangan kita. Hadis yang pertama, Aisyah suruh berjumpa dengan Sayyidina Ali, tanyakan khuf. Kemudian dalam masalah witir, Ibnu Abbas isyaratkan kepada seorang lelaki berjumpa dengan Aisyah. Dalam masalah kain sutera, Aisyah pula mengisyaratkan kepada seorang lelaki berjumpa dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pula mengisyaratkan jumpa dengan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi mengisyaratkan kepada orang lebih afdal untuk menjawab jawapan tersebut.
Maksudnya man la khalaqa lahu fil akhirah, tak ada bahagiannya. Itu orang kafir ni tidak ada lagi bahagiannya di akhirat nanti untuk memakai kain sutera. Kalau orang yang dia ada ilmu, Aisyah dan juga Ibnu Abbas boleh jawab, tapi dia tunjukkan kepada orang yang lebih aula untuk menjawab soalan tersebut. Kalau orang yang tak ada ilmu, mimbabi aula, lebih-lebih lagi lah tidak boleh menjawab. Tak boleh, tak harus dia menjawab soalan tersebut. Saya kira cukup sekadar ini dulu. InsyaAllah kita akan bincang mengenai dengan ucapan seseorang ketika diseru kepada hukum Allah. Apakah ucapan seseorang? InsyaAllah kita sambung pada masa yang akan datang. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.